selepas solat fardu. Ini fardu ni solat amalan yang utama ni. Solat yang akan ditanya nanti di akhirat nanti, solat yang pertama. Kalau baik, baiklah semuanya. Kalau buruk solat, buruk semuanya. Selepas solat apakah amalan ibadat yang utama? Itulah tiada yang lebih tuntut melainkan dengan menuntut ilmu, talabul ilmu. Malah kedudukannya sama taraf. Talabul ilmi faridatan, kewajipan. Kenapa wajib menuntut ilmu ni? Sebab dengan ilmu ni satu-satunya jalan untuk kita mendapat kefahaman. Tak ada, bukan dengan jalan amal, tuan-tuan. Amal ni belum tentu faham. Bagi contohlah, dalam mana tajuk yang pernah saya sentuh sebelum ni, bab usaha. Berapa ramai hari ni berusaha 20 tahun berusaha tapi syirik. 20 tahun berusaha syirik. Sebab apa? Dia yakin dengan usaha. Tu beramal lah tu. Usaha tu beramal, bekerja. Rupanya dia yakin dengan kerja dia. Lepas tu buat kerja asyik tak jadi, kejap-kejap jadi, lepas tu tak jadi. Malah susah hati, tambah sakit hati. Kenapa? Sebab dia berusaha tanpa dia memahami terlebih dahulu apa yang perlu dilakukan. Usaha ini makhluk perbuatan. Dia pergi yakin dengan perbuatan, malah dia bertawakal dengan usaha dia. Nampak? Dia tak faham lah tu. Dia contoh, dia yakin dengan amalan-amalan tertentu, mengatakan adanya sesuatu ni boleh mendatangkan sesuatu fadilat. Jadilah dia tangkal. Memang walaupun ada dalam konteks amal yang dipanggil wafa, semua boleh diharuskan. Cuma kalau dia tak faham, dia tidak mantap akidahnya, tidak faham terlebih dahulu, tidak dia luangkan masa dia untuk faham, maka amalan dia boleh jadi racun bagi dia. Macam makan ubat, tuan-tuan. Mana ada orang pergi jumpa doktor, doktor jangan banyak cakap, ubat bagi. Doktor kata hang gila, ini masuk klien hospital gila lah macam ni. Doktor mesti bagi consultation. Doktor datang, doktor cek dulu, doktor fahamkan dulu, bagi ubat. Mana ada teguh-teguh makan ubat? Silap makan hari bulan, ingat nak menyembuh, mati. Ustaz, kenapa saya makin zikir makin sakit hati? Sebab zikir itu suci, masuk di bekas yang kotor. Kotor, ada pahaman-pahaman kotor tu. Diri masih bergelumang dengan dunia, menggunakan Allah pula tu, mempergunakan Allah Ta'ala untuk mendapatkan apa hajat kita. Dah dapat apa yang kita nak, kita tinggalkan Allah. Ibarat macam tu lah. Manipulasi dipanggil. Sebab tu akhirnya tanpa sedar ramai yang lemah semangat balik dengan beramal ni. Dia jadi satu perkara yang lemah semangat. Dia tahu lah, beramal pun dah buat dah, semua macam-macam dah buat dah, Ustaz. Sebab apa tak jadi? Tak jadi sebab tak faham. Tu jawapan dia. Orang yang faham ni mesti jadi. Kenapa buat tak jadi-jadi? Sebab tak faham. Masak, sebagai contoh lagi, tukang masak. Bila dia dah faham, bukan kata jadi, chef terus, buka restoran besar, menjadi-jadi. Dia bukan jadi saja, menjadi-jadi. Bila dah faham ni, menjadi-jadi. Kalau tak faham, masaklah beribu kali pun tak jadi, malah merosakkan. Sebagai contoh sebenarnya mata Allah SWT, bab usaha tadi contoh. Berapa ramai orang yang berusaha hanya rosak balik dengan usaha dia. Dia hanya membina beban. Dia ingat dia ada duit ni, misalnya banyak benda, rupanya nambah lagi bencana, bala lagi banyak datang rupanya. Lalu datanglah dia panggil reti penyesalan. Kalaulah aku tahu dulu, mulalah tu. Mulalah dia mula nak cari diri dia balik. Sebab apa? Sebab dia tak letakkan keutamaan dalam kehidupan dia. Itu ilmu. Siapa yang merasakan diri dia sudah berilmu, dia jahil. Sepatutnya dia menuntut ilmu ni tak ada tamat. Dia tak ada pengajian tamat kat mana. Mana namatkan pengajian? Silap bulan tanya saya, mana menamatkan pengajian kat mana? Pengajian saya tak tamat-tamat saja. Kalau pengajian sijil dia tamat. Kalau sijil dia tamat. Tapi kalau pengajian itu tamat, maknanya alamatnya sebab tu kejahilan banyak. Sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, meletakkan keutamaan tu lepas pada solat nak buat apa? Nampak tak?
Ataupun sebelum solat tak boleh buat lain sebab solat dulu. Nak main. Solat ni nombor satu. Tak ada lain ibadat lain, tak ada. Solat. Bayangkan. Melainkan ada rusah-rusah tertentu. Itu pun kena syarahkan betul-betul. Tak boleh sewenang-wenangnya. Tak apa. Dia waktu solat contoh, dia ada masa kan? Ada masa tu. Sebenarnya makin dia kenal Allah, makin cepat masa dia. Makin lambat dia kenal, makin lambat jauh dia. Tu masa, walaupun bagi panjang masa tu, orang yang kenal, orang yang cepat. Orang kenal datang dulu. Orang lambat dia cari-cari. Manalah tempat ni? Orang kenal sampai dulu dia. Pum. Sebab tu orang tanya, alah masa solat panjang ustaz. Yelah panjang tu untuk bezakan siapa yang kenal, siapa tak kenal. Orang yang kenal dia nombor satu. Cepat, tak sesat dia. Ini sesat terperangkap kat dunia lagi, tersadai kat tepi. Merangkak lagi, baru jumpa. Allah, baru boleh solat ni ustaz. Sibuk betul saya ni. Habislah kalau itu bahasa kita sebut tuan. Kena muhasabah tu. Sebab semua aturan Allah aturkan. Allah lebih mengatur alam langit bumi. Kita duduk dalam aturan. Nampak? Nah, lepas solat nak buat apa? Ilmu. Sebab tu ilmu ni kena menjadikan sebagai teras kepada pembangunan kehidupan kita. Ilmu ni. Betapa pentingnya ilmu ni, dan malah ilmu yang mana ditekankan oleh ulama berdepatan kembali dengan hadis Nabi SAW itu ilmu yanfa', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mampu kita amalkan 24 jam. Mana ilmu apa yang 24 jam pakai ni? Ilmu akhirat. Ilmu dunia ni pakai waktu tertentu. Kerja kita habis kerja, habis tak pakai dah ilmu tu. Ngaji CJ tertentu, ngaji habis kerja, habis lah. Yang pakai apa? Ilmu taharah 24 jam pakai. Ilmu solat 24 jam pakai. Lagi-lagi ilmu hati. Hati ni kalau kata 26 jam, 26 jam saya bubuh. Semua main hati dia. Tentang hati ni ilmu tak habis-habis pengajian dia. Sebab apa? Semuanya tentang hati. Malah mencari kebahagiaan itu bermula dari hati. Nampak? Bagaimana kalau kita tak ada ilmu tentang memahami tentang hati? Yang mana hati ni mesti pergi balik kepada akidah. Akidah balik kepada penyucian jiwa, iaitu tasawuf tentang akhlak. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka sebab itulah mana-mana perkara yang menekankan tentang ilmu itu ditekankan sebaik-baiknya. Maka berikan masa, berikan tenaga seluruhnya. Sebab itu beza kita dengan umat terdahulu. Tak payah terdahulu jauh sangat. Beza orang dulu je. Ilmu nombor satu. Sebelum nak buat apa-apa, dia tak gopoh-gapah. Dia menuntut dulu. Menuntut sampai khatam tu. Tok guru kata boleh. Dah boleh dapat tali pinggang lah. Contoh silat. Dah habis ngaji baru dia pergi. Itu pun tak guna sangat tanpa ada arahan. Ini baru 3 jurus dah nak lempang orang dah. Tak habis ngaji dah mencicik-cicik pergi dah. Sebab apa? Gopoh. Nampak? Ajilah. Sifat ajilah itu ada pada manusia ini. Sebab itu dengan ilmu, tarik ilmu ni tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, dia akan dapat satu hikmah yang cukup besar. Sebab ada ilmu tidak lengkap kalau tiada faqih, faham. Dua keutamaan ni menjadi kita punya senjata di akhir zaman, atau senjata sepanjang zaman. Dan surah An-Nur ayat 35 berbicara soal ilmu, yang mana ilmu itu ibarat cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyyati yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasu nar, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahu nazim. Surah Nur ayat 35. Panjang ayat tu. Siapa boleh hafal. Amalkan dia. Amalkan maknanya jadikan bacaan selalu lah, amalan. Sebab dia cahaya tak cahaya. Tanpa cahaya gelap segala-galanya. Tahu, kalau kita tahu tanpa ilmu itu tahu dengan apa tuan-tuan?
Mana ada tahu tanpa ilmu? Mesti tahu dengan ilmu. Cahaya. Kita hari ni boleh bawa kereta siang ni kerana ada cahaya matahari. Kalau malam kerana ada cahaya lampu. Cuba matahari tak ada, lampu tak ada. Siapa nak? Saya ada satu kereta Ferrari, lampu brake tak ada, lampu depan tak ada, lampu signal tak ada. Siapa nak? Tak laku tuan. Kereta Ferrari tak ada lampu. Lampu dashboard tak ada. Tak tahu berapa bawa. Gelap di atas jalan raya. Kena sondoi tuan. Tak dia sondoi orang sondoi dia. Gelap. Siang tanpa matahari. Apa boleh kita buat? Itulah perumpamaan ilmu. Hidup tanpa cahaya. Cahaya itu ilmu. Gelap. Sebab tu banyak buat kesilapan dalam kehidupan. Kan tak ada ilmu. Ilmu apa? Yahdillahu li nurihi may yasha. Ilmu yang membawa dia mendapat hidayah Allah. Ini kata usaha mencari hidayah ni dengan menuntut ilmu. Hidayah tak akan datang bergolek. Hidayah tu diterjemahkan dengan faham. Dia dapat faham tu, ilmu dah dapat dah. Allah bagi dia ilmu, kemudian Allah bagi dia faham. Komplit lah. Sebab tu sedang jemaah mata Allah SWT. Ini Allah sendiri kata. Sebab itu kita kena tekankan dalam kita menekankan dalam hidup ini keutamaan tu ilmu. Ilmu yang membawa kita mengenal kepada pencipta yang utama kita, ini Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini dengan tenang. Ketenangan itu adalah mutlak. Ketenangan itu adalah main point kita. Matlamat utama kehidupan kita ini untuk mendapat ketenangan. Tapi tanpa ilmu yang benar, kita ingat ketenangan itu pada kebendaan. Itu jadi tadi usaha tu. Yakin dengan usaha. Bila usaha tak jadi, frust. Makin runsing hati dia tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Dia tak faham apa yang memberikan satu perkara itu jadi. Dia ingat dengan usaha dia, maka dia habiskan masa dia untuk usaha. Dia tidak habiskan masa dia untuk menuntut ilmu. Sedangkan bila ada ilmu yang benar, Allah bimbing dia, tuan, maka usahanya sedikit dengan faham yang banyak, natijahnya lebih baik. Dia usaha sekadar, dia usaha, sebab makam usaha ni kita dah bincangkan dah sebelum ni. Makam usaha itu makam manusia. Siapa tak berusaha, dia bukan manusia. Itu je. Ustaz, kenapa kena usaha? Sebab kita manusia. Kucing tak usaha. Sebab tu orang tak panggil yang berusaha kucing, tak ada. Orang panggil yang berusaha tuan sekian. Manusia. Tapi usaha confirm dapat? Tak dapat. Kalau kata usaha confirm dapat, tak ngaji. Sebab tu jangan jahil hidup ni. Kena faham apa peranan usaha. Peranan usaha membezakan kita dengan haiwan. Habis yang bagi jadi, itu yakin. Yang bagi jadi itu yakin. Yakin pada apa? Usaha? Bukan. Yakin pada rezeki. Dan yakin ini perlukan masa. Cerita bab masa pula saya dah sentuh sebelum ni. Penting mana? Usaha ke masa? Masa. Akhirnya ketika kita berusaha, kita akan bertanya bila nak jadi. Masa juga. Tapi kalau masa tu sampai, usaha tu jadilah. Buat jadi. Lalu kita cakap apa? Dah sampai masa. Tu je lah. Dah cakap apa lagi? Dah sampai masa. Jadi bila masa ni pula kaitan dengan apa? Dengan Allah lah. Mana ada alat penentu masa? Sebab tu bila kata kaitkan dengan masa, betapa penting yang kita menjaga masa. Masa ini pula kita guna pula untuk perkara yang Allah nak, yang ilmu. Maka dengan masa yang berkat itu Allah berikan faham. Lalu dia tak adalah istilah buang masa. Lalu sekali kita banyak buang masa, buat-buat tak jadi, buang masa. Buang masa satu bab, kecewa tu satu bab tu. Bila dah buang masa, apa yang diusaha tidak jadi, tidak mendapatkan hasil yang setimpal dengan tenaga dia, dengan duit dia, macam baru-baru ni tuan-tuan. Saya pergi satu tempat, saya tersebut lah tempat mana tu, masjid lah. Nak bertumbuk ni kawan tu. Sebab apa? Dia tak kena masa dia buat kerja tu. Dia usul saya dah keluar modal banyak dah katanya. Tiba-tiba tak lulus pula. Kenapa ni? Munafik. Keluar perkataan munafik. Depan-depan gaduh. Saya panggil balik. Ni buat ni kena tak masa dia? Apa masuk masa tu Ustaz? Pergi jumpa tak dengan majlis semua? Minta tak? Ada tak masa nak pergi tu? Tak ada. Padan muka saya cakap. Tu je lah. Dia berusaha. Kadang-kadang kita stres ni, kita bagi usaha kita beria-ia, tapi tak bagi masa untuk faham. Dengan siapa kena berurusan, lesen kena ada ke tidak. Jangan hidup kedah kasih pecah. Bukan
ciri orang iman, orang Islam, bukan. Nabi SAW pun penuh strategi nak berperang, tuan-tuan. Bukan redah bismillah tawakkaltu ala Allah. Tak ada, tuan. Tawakal tu pada Allah. Bila kita tawakal pada Allah, masa kita kena laburkan pada keyakinan yang sebenar. Jangan kita yakin pada usaha, sebab tu jadi kecewa. Gaduh depan mata saya, habis-habis kuliah tu, bercekak kat situ. Saya panggil dia balik, apa cerita? Sudah labur duit ustaz, tiba-tiba tak jadi, kenapa? Nampak dia dah kecewa dengan usaha dia. Lain kali bagi masa dulu, masa bincang, buat musyawarah, tu baru teknikal dunia tu. Sebelum buat apa-apa, research dulu, riki dulu. Itu dah panggil masa, kena bagi masa. Dia bukan tiba-tiba usaha jadi, tuan-tuan. Sebab usaha tak ada kuasa. Kita kena faham ni. Jangan bazir masa banyak dekat usaha. Kita hari ni banyak bazir masa dekat usaha sehingga melanggar apa ketentuan aulawiyat dalam kehidupan. Akhirnya semua kecewa. Sebab apa? Usaha tak jadi. Soalan, masa habis kat mana? Mula kita tengok dah. Kita boleh baca kat situ. Kalau saya buat consultation tu, saya boleh tahu kat mana masa dia banyak habis. Guru siapa? Guru saya pengalaman. Ngaji mana guru pengalaman ni? Betul lah pengalaman tu guru. Tapi itu bukan guru yang boleh diiktiraf semata-mata sebab ada pengalaman yang batil. Ada pengalaman-pengalaman yang palsu. Jangan diikut. Mesti kena ada gurunya. Mesti ada namanya siapa. Sekian, sekian, sekian. Ataupun di mana? Saya masa banyak saya dekat surah Nurul Hidayah Ustaz. Maghrib banyak saya kat sini. Kita boleh tahu. Okey. Maknanya betul langkah dia. Cuma bila tak jadi, kita bagi dia faham balik. Belum masanya. Baru dia senang hati. Jelas Ustaz. Tapi kalau masa dia banyak pada benda, macam mana kita nak bagi dia faham? Dia sudah kecewa tu. Sebab tu sidang jemaah mata Allah SWT kena letakkan baik-baik perkara yang dia panggil keutamaan aulawiyat itu. Sebab tu akhirnya yang akan menentukan balik pada semua perkara itu masa. Masa tu banyak dilaburkan kepada yang mana Allah nak dipanggil ketaatan. Ilmu ni salah satu jalan lah, ketaatan. Nak beramal, hari ni masa banyak beramal. Orang kata kita masa kena banyak kat beramal. Nanti dulu beramal tanpa ilmu, rosak amalan tu. Sebab tu Iblis tak takut dengan ahli ibadah. Tak takut dia. Ahli ibadah ni apa? Yang kuat solat, kuat zikir, kuat semua, kuat, nampak kuat, tapi jahil. Iblis takut dengan orang yang alim, orang yang ada ilmu dan takut Allah. Alim ni mencapai makam khauf, yakni khasyah, takut pada Allah. Iblis cukup takut. Sebab sekali dia sebut Allah, bergegar 7 petal langit, 7 petal bumi. Sebab dia sebut Allah tu bukan sebut dengan lidah, dengan hati. Kita kalau tak ada ilmu sebut macam burung kakak tua. Allah. Allah, semua benda dia Allah kan. Hilang barang Allah, semua Allah, marah Allah. Sebut saja. Sebab tu bukan sebut, lihat. Asyhadu kan, lihat. Penyaksian kan. Malah dalam surah Al-A'raf 179 Allah tak tanya mulut, Allah tanya hati. La qulubul la yafqahuna biha. Hati tak faham. Mata buta, telinga pekak. Bayangkan, mana mulut? Mulut tak ada. Tapi kita banyak sebut tapi tidak faham. Sebab tu Iblis sangat takut dengan orang yang alim. Bukannya orang yang sebut banyak, faham sikit. Orang yang sebut sikit, faham banyak. Tu ditakuti Iblis. Sebab tu masa banyak untuk apa? Kena jawab dengan tepat. Untuk ilmu Ustaz, kemas. Jawapan tu tepat. Bukan masa banyak apa, usaha Ustaz, habis. Tunggang langgang hidup Ustaz. Sembang petang ni, sembang ringkas-ringkas je lah. Tak payah berat-berat kan, tercabut wire. Dah lah mengantuk kan. Nak malam, kita start ngaji betul-betul kitab. Dia nak bagi tahu tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, bagaimana kedudukan kita hari ni, kat mana. Kita nak tahu, dia panggil troubleshooter. Kita muhasabah kat mana silap ni. Silap faham, silap sebut tuan-tuan. Tadi masa banyak habis kat mana? Kat usaha. Ada Allah suruh usaha banyak. Allah suruh masa habis kat taat. Ketaatan yang kena banyak. Taat ni bukan kata usaha fizikal. Taat ni usaha yang digabungkan tuan-tuan, semua perkara. Sebab tu masa kena banyak dengan kefahaman. Majlis ilmu ni kena ditekankan. Malah macam mana tuan-tuan wajib kena dapat duit itu memberi manfaat pada jasadi, tapi ilmu wajib pada hati. Malah kefaham lebih utama daripada duit. Sebab ada duit tak faham, 3 tahun habis.
Saya baca satu beberapa tempat yang mana jadi jutawan segera. Kat mana tak? Sendayan ke mana kat belah-belah sana. Yang masa nak buka kerja dulu. Beli tanah dapat juta-juta tuan-tuan. 3 tahun licin weh. 3 tahun 1 juta boleh licin tuan-tuan. Bayangkan. Orang 1 juta tu boleh buat compounding macam-macam boleh buat lagi fixed deposit untuk surau lagi. Boleh macam-macam. Kita sebab tak ada ilmunya pasal pegang duit 3 hari boleh habis. Nampak? Sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada petang yang penuh barakah ni, saya tutup dengan hadis Nabi SAW. Ada 4 golongan. Apa yang saya baca ni ada 4 golongan. 4 golongan yang disimpulkan oleh Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmizi. Riwayat Imam At-Tirmizi. Golongan yang pertama yang Nabi kata dalam hadis ini adalah golongan yang Allah anugerah dia harta dan ilmu. Ini golongan VVVIP. Very very important person. Sebab apa Allah bagi dia harta dan ilmu. Lalu ia mengamalkannya, mengikut ilmunya dengan menginfakkan harta di jalan. Ini orang hebat. Dan untuk pengetahuan sedang jemaah semua, para sahabat Nabi semua adalah orang yang hartawan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Majority pegang share besar-besar, bukan kecil-kecil. Yang kita ni sebab nampak harta tu, tak nampak iman tu, nampak harta tu. Tu silap tu. Kat sini 2. Yang pertama, orang yang berharta dan berilmu, nak tengok orang ni ada ilmu tidak, hartanya untuk infak. Kalau dia guna harta untuk infak, ini orang alim. Kalau harta dia pakai untuk megah-megah, untuk ini, ni ada kategori yang keempat. Ni last sekali. Nampak? Okay, itu yang pertama Nabi kata. Yang menginfakkan harta di jalannya. Yang kedua, orang yang Allah anugerahkan ilmu tapi tidak memiliki harta. Ini yang kedua. Tak semua orang Allah akan bagi harta. Sebab harta ni bukan wajib pada semua orang. Tapi yang golongan pertama ada ilmu dan harta. Golongan kedua ada ilmu. Yang ilmu wajib pada semua. Dia kena faham tu. Kita ni bersemangat nak harta, tak nak ada semangat nak ilmu. Jadi sebab tu untuk ilmu tak jadi satu kegairahan kita. Biarlah tak ada ilmu, yang penting ada duit, orang nampak cerdik. Siapa kata? Siapa kata tuan? Nanti lagi diperbodohkan orang lagi ada. Duit nama dia ada duit, rupanya akal kat lutut. Mana nak tuan? Lagi tercabar tuan, jangan main. Jadi yang kedua Nabi kata, golongan yang berilmu tidak memiliki harta, lalu ia mengatakan, nampak? Orang yang ada ilmu dia tidak ada harta, lalu ia mengatakan, seandainya aku ada harta, aku akan buat macam si fulan yang pertama tadi. Ni orang cerdik. Dia tak ada harta tapi dia ada ilmu. Lalu dia tengok orang yang ada harta yang alim. Lalu dia berazam, kalau ada harta lah aku nak infak macam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Aku nak infak dengan macam si fulan. Nabi kata apa? Golongan yang pertama, kedua, yang kedua ni dapat pahala yang sama macam golongan yang pertama. Nampak? Dia kongsi pahala. Nampak? Dan maka keduanya berpahala sama. Semuanya yang pertama tadi pahala amal dia lebih lah sebab dia buat. Sebab tu Nabi SAW tak kempen kena ada harta. Tak ada. Nabi tak nak kempen kena ada harta. Nabi tak pernah kempen. Malah golongan-golongan sufi, golongan sufanya migrate pada Mekah, 400 orang migrate jumpa dengan Nabi SAW, baiat 400 orang. Semua miskin apa-apa ke dana tu. Tutup kain bawah, tarik atas. Atas tutup bawah. Nabi tak ada kena ubah hidup macam ni. Islam tak naik dengan macam ni. Tak ada. Nabi terus bagi semangat syurga. Daripada 400 orang ni, sebahagian besar wali Allah. Macam kita susah sangat dengan keadaan harta kita. Baik, rupanya orang yang ada ilmu tak ada harta. Tengok orang berharta berazam ke? Seronoknya lah macam dia tu infak jalan Allah. Tengok sahabat-sahabat dulu berazam, pahala dapat dah. Okey, tu golongan kedua ni VVIP dan VIP. Golongan kedua ni diiktiraf oleh Allah SWT ke Nabi. Golongan yang ketiga, ni golongan yang dimurkai Allah. Golongan yang ketiga adalah Allah anugerahkan harta. Allah bagi dia harta tapi tak ada ilmu. Allah anugerahkan harta tapi tidak dikurniakan ilmu, maka ia membelanjakan hartanya tidak sebagaimana mestinya. Dia tak ikut kemestian, dia ikut suka. Aku susah payah. Islam kan haruskan, boleh. Dia main makam harus semua. Dia tak tahu kalau berlebih-lebih ni, hulu melampau-lampau ni dah haram lah.
Baju pakai satu, biasa satu. Dia biasa pakai yang 200, dia bantai belinya 10,000. Apa yang lebih tu biasa pakai tu, biasa 200 dah nampak smart dah. Baju 200 kau macam-macam dah cantik tu kan. Ni tak puas hatinya pasal pakai yang 20,000, duduk pun berkepak. Jawablah. Yang lebih tu tanya. Tapi di sini golongannya ada harta, yang tak ada ilmu, jadi dia belanja ikut tidak semestinya. Dan golongan yang ketiga dan yang keempat ni, Nabi gabungkan golongan ketiga ni. Yang keempat ni adalah golongan yang paling malang lah ni. Sebab apa? Dan yang ketiga, orang yang tidak Allah anugerahkan ilmu mahupun harta. Dua-dua tak ada. Ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Lalu dia berimpian seperti orang yang ketiga tadi. Seandainya aku punya harta seperti apa yang memiliki, tentu aku akan melakukan sebagaimana ia lakukan. Hati-hati tuan. Sebab tu hati-hati tengok orang berharta ni, jangan cepat-cepat seronoknya kalau aku kaya. Jangan main tuan. Jelajah satu dunia. Jangan. Kata Nabi SAW, maka kedua-duanya menanggung dosa yang sama. Nombor 1, nombor 3, nombor 4 ni orang yang ada harta tak ada ilmu. Orang yang keempat, orang tak ada ilmu tak ada harta, tapi berangan-angan nak ada harta macam orang yang tak ada ilmu tu. Dan jadilah golongan yang pertama dan kedua tuan-tuan. Jadi makna yang pertama kedua tadi ada ilmu dan ada ilmu, dua-dua tuan-tuan. Insya-Allah berkat ilmu amalkan, Allah bagi harta, satu anugerah. Berkat ada ilmu tuan-tuan, amalkan ilmu tu, Allah bagi harta, anugerah. Malah kita pakai pula harta tu untuk jalan yang diredai Allah, luar biasa. Jadi cara nak betulkan mana tuan-tuan? Mari kita semangat balik nak menuntut ilmu. Jangan kata dah habis ngaji, dah habis sijil, dah tutup kitab, saya tak ngaji dah. Inilah permulaan. Malah itulah sebab-sebab kejatuhan umat. Dan dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibn Qayyim rahimahullah, Imam Al-Jauzi rahimahullah mengatakan bahawa talbis yang paling besar dan utama yang iblis buat adalah melemahkan semangat menuntut ilmu. Tu je dia buat. Sebab apa? Bila dah gelap, senanglah tuan-tuan, tolak dan gaung je lah. Sendiri bawa, sendiri jatuh. Kalau terang, kita nampak gaung, mesti kita boleh elakkan diri kita pada jatuh. Sebab nampak. Jadi caranya, dia akan membosankan menuntut ilmu. Alah sama je, benda ulang-ulang tu juga. Kalau kena dengan saya, tu cari duit tu, tak boring ke? Sama je kan? Ada berubah-ubah ke? Itu juga dapat. Makan tu juga, pakai tu juga. Ingatkan dapat duit terbang. Macam tu juga. Kalau kena dengan saya lah. Alah ulang-ulang sama. Memanglah tuan-tuan, sama itulah yang kita kena ulang. Kalau tak sama, bukan kata ulangan, tu kelainan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedemikian mata Allah SWT, pada petang yang penuh barakah ni, kita nak tekankan tajuk ini. Sebab bulan lepas saya sentuh dengan keutamaan masa dan usaha, yang mana satu lebih utama. Maka bila kata masa yang lebih utama, masa ni tuan ditekankan bermula dengan ilmu. Kemudian masa yang digunakan untuk menterjemahkan ketaatan kepadanya. Sebab tu berbalik kepada bagaimana hari ini usaha ni, bila saya nak kaitkan dengan usaha sikit, antara langkah pertama untuk kita berusaha. Ni nak bagi kesimpulan bagaimana orang jadi ilmu ni. Ada orang jadi ilmu buat kerja. Antara usaha yang pertama untuk kita lakukan adalah untuk berjaya. Ni semua dalam ni saya yakin semua nak berjaya. Adalah usahakan diri ketika dipanggil untuk berjaya. Datang ketika dipanggil untuk berjaya. Usahakan diri, itu langkah pertama untuk berjaya. Sebab salah satu perkataan yang jelas untuk kita faham ketika dipanggil, marilah menuju kejayaan, maka berusahalah untuk datang menuju pada kejayaan. Kalau hayalan solat mungkin kita tak faham. Marilah solat, tak faham, signal loss. Tukar, hayalan falah, mari menuju kejayaan. Ni berjaya ni aku faham. Kalau tak faham juga, tak tahu. Tak tahu lah, tak menuju kejayaan. Tu bila orang ada ilmu, dia tahu gerak kerja, kat mana dia nak utamakan. Maka insya-Allah sedanya mata Allah SWT, bila gerak langkah kita sejajar dengan kehendak apa yang Allah ajarkan, apa yang Nabi SAW anjurkan kepada kita semua, maka tak mustahil. Mana yang mana dikatakan kebangkitan Islam di akhir zaman ni semakin jelas nampaknya apabila semuanya bersatu padu untuk mengeluarkan diri daripada kejahilan. Tu je.
kejahilan ni kita kena keluarkan, kita kena perang. Jangan perang orang. Hari ni saya nampak perang orang. Perang jahil diri sendiri ni. Kadang-kadang kita duk berperang sebab kita jahil, bukan orang jahil. Kita jahil, gagal nak memahami, tu kita bergaduh. Bila kita faham, maka kita akan bergaduh. Macam dalam rumah tangga bergaduh sebab tak faham, tuan. Kalau faham tak gaduh.